Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia Hanani binti Muhammad Izan. Nombor matrik 057287. Assalamualaikum, saya Batisha. Nama matrik saya 057286. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Syahirahyu binti Nazli. Nombor matrik saya 057210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Khairuddin. Nombor matrik saya 057303. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nufan Arisha binti Ahmad Hilmi and nombor matrik saya ialah 0875. Okey, saya akan menerangkan what is a team. What is a team bermaksud satu kumpulan manusia yang mempunyai tujuan dan matlamat yang sama dan semua ahli kumpulan dia perlu berusaha dan bekerjasama untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, kita pergi ke need for a team. Kenapa satu company memerlukan kumpulan? Ianya kerana dengan adanya kumpulan, satu company itu dapat melihat kebolehan seseorang individu. Yang kedua, dapat memudahkan perkongsian maklumat, menyelesaikan masalah dengan mudah dan dapat meningkatkan potensi dalam diri sendiri untuk memastikan prestasi sesebuah company itu semakin meningkat. Yang ketiga, dapat membentuk komunikasi yang baik antara pekerja dan pihak management. Yang keempat, galakkan komunikasi dan kerjasama antara pekerja dalam pelbagai bidang organisasi dan masalah yang rumit dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya kita pergi ke purpose of a team. Purpose of a team ni fungsinya adalah untuk membuat kerangka kerja dan untuk melihat kemampuan pekerja dapat ditingkatkan dalam merancang, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kita pergi ke forming a team, make up. Terdiri daripada orang-orang yang peratusnya lebih banyak dan lebih tinggi untuk memenuhi misi dan matlamat dia dengan berkesan. Yang kedua, mempunyai komitmen dan mempunyai pelbagai kemahiran dan personality. Yang ketiga, usaha perlu ke arah tujuan yang sama, bergantung pada komunikasi dan hubungan antara ahli-ahli yang lain. Yang keempat, setiap ahli perlu gunakan kelebihan masing-masing untuk mengimbangi kelemahan ahli yang lain. Yang terakhir, personality berbeza dapat mengimbangi antara ahli. Sebelum kita teruskan forming a team, kita pergi dulu karakter, traits and teamwork. Ciri-ciri ahli yang dapat menyumbang kejayaan sesebuah company itu adalah of course lah jujur, sabar, pandai, berdikari, hati masa, bertanggungjawab dan mempunyai sifat kerjasama yang tinggi dalam diri. Okey, kita teruskan kepada forming a team tapi kita pergi ke roles and responsibilities. Okay, yang first kita ada team leader. Team leader ni adalah dia ni mempunyai hubungan rasmi antara ahli kumpulan dan seluruh organisasi daripada atas sampai ke bawah. Yang kedua, team leader ni jugalah yang menyimpan semua rekod-rekod rasmi dan dia dilantik daripada cadangan ahli-ahli yang lain. Yang terakhir, leader ni boleh jadi coach juga untuk semua ahli. So kita sendiri sebagai team leader boleh jadi coach untuk ahli lain. Untuk coaching, coach ni perlu menerangkan misi dan tujuan dengan jelas sejelas-jelasnya kepada ahli kumpulan. Seterusnya melatih kemahiran ahli kumpulan dan coach ni juga perlu bina kumpulan secara berterusan dan perlu diperbaharui dan disempurnakan kemahiran ahli-ahli itu. Yang ketiga, coach ni juga ataupun team leader perlulah prihatin dengan keadaan ahli kumpulan mereka. Kena tahulah dia sakit ke apa ke kan. Seterusnya coach ni juga kita kena hormat lah. Even kita coach, kita kena hormat dengan ahli yang lain. Dan yang terakhir, dalam coaching ni kalau adanya kepercayaan dan komunikasi yang baik akan membuat ahli kumpulan selesa bekerjasama dengan kita. Seterusnya, tim recorder adalah tim yang bertanggungjawab untuk merekod semua proses sepanjang meeting dan perbincangan serta keputusan yang telah dibuat daripada meeting tersebut. Seterusnya, tim quality advisor pula function dia fokus kepada proses tim tersebut dan juga bagaimana keputusan dibuat. Seterusnya, tim ni juga bantu ketua untuk memecahkan pasukan dan juga tugas. Kemudian dia juga membantu ahli pasukan untuk menggunakan kaedah saintifik dan juga bantu ketua untuk prepare meeting. Seterusnya, tim charter ni terbagi pada 3 iaitu tim mission, ground rules dan juga team goals. Mission statement ni pula merangkumi semua aktiviti. Contohnya, pasukan ditubuhkan untuk mengurangkan waktu antara pesanan diambil dan juga ketika diisi, sekaligus dapat meningkatkan produk yang dikirimkan. Seterusnya pula, ground rules adalah peraturan asas yang dipersetujui oleh ahli pasukan. Dan juga yang terakhir, goals reaching the missions, iaitu matlamat yang dapat dicapai daripada misi. Dalam goals ni terbagi kepada 2, iaitu ad hoc team dan juga permanent team. Ad hoc team adalah satu kumpulan yang ditubuhkan untuk bersama-sama mencapai matlamat daripada misi untuk tempoh tugas tersebut. Tetapi diorang ni kurang dari segi pengalaman pasukan. Untuk permanent team pula, satu kumpulan pekerja yang ditubuhkan dalam cara yang sama dengan formal department. Contoh dia
permainan tim ni dia fokus kepada tugas yang spesifik atau projek yang spesifik. Contohnya, permainan tim ni dia membekalkan untuk hilang kenderaan. Teamwork cycle ataupun kintaran dalam kerja berkumpulan. Okey, teamwork cycle ni kita ada 3 perkara biasa yang selalu ada dalam kerja berkumpulan. Yang pertama ialah promote learning. Okey, promote learning ni iaitu sentiasa menggalakkan proses pembelajaran dalam kerja berkumpulan. Yang seterusnya yang kedua respon fleksibel. Respon fleksibel ni ialah respon ataupun tindak balas yang diberikan oleh setiap ahli member. Okey, tindak balas yang baik dalam satu kerja kumpulan. Dan yang ketiga ialah deliver outstanding quality. Deliver outstanding quality ni satu kumpulan, kerja kumpulan menghasilkan satu kualiti kerja yang baik ataupun yang luar biasa. Seterusnya, team building. Okey, kerja berkumpulan. Dalam kerja berkumpulan, setiap ahli member perlu tahu 4 perkara penting. Yang pertama, assess. Yang kedua, plan. Yang ketiga, execute. Dan yang keempat ialah evaluate. Okey, yang pertama, assess. Kenal pasti. Setiap ahli member mestilah mengenal pasti apa kelemahan, apa kekuatan, kelebihan setiap ahli member yang lain. Okey, untuk kita nak menghasilkan satu teamwork yang baik, teamwork yang bagus, setiap ahli member mesti ada karakteristik yang mana semua ahli member faham macam mana susul jalan cerita ataupun proses kerja yang akan dilakukan. Okey, seterusnya peranan setiap member yang penting dalam perbincangan, dalam membuat kerja, sentiasa membagi peranan yang baik. Yang seterusnya ialah plan, perancangan kerja. Okey, untuk membuat perancangan kerja mestilah berdasarkan apa yang kita akan hasilkan mengikut keperluan daripada penilaian tersebut. Okey, untuk kita nak merancang apa aktiviti yang kita akan lakukan, kita mestilah tahu apa aktiviti yang boleh, apa aktiviti yang tak boleh mengikut keperluan dalam penilaian yang kita akan buat. Yang ketiga ialah execute, pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaan kerja, kerja yang dilakukan mestilah menepati masa. Okey, membuat kerja mengikut masa yang telah ditetapkan dan tidak terlalu lambat membuat kerja, tidak mengabaikan kerja. Dan setiap pelaksanaan kerja tu mestilah mempunyai improvement, mempunyai perkembangan dari semasa ke semasa. Yang terakhir sekali dalam team building ataupun kerja berkumpulan ialah evaluate, penilaian. Okey, untuk kita nak ukur ataupun kita nak menilai satu keberhasilan ataupun keberkesanan satu teamwork, kita dapat tengok bila mana kita memerlukan satu kerja penilaian yang kuat, dan dari situ kita boleh nampak satu kelemahan yang ditunjukkan. Jadi kita boleh membuat semula kerja tersebut atau membuat semula proses, membuat semula perancangan. Dan dalam proses pembuatan semula tu kita bolehlah menambah aktiviti-aktiviti yang boleh menguatkan lagi ataupun mengukuhkan lagi teamwork kita. Okey, saya akan terangkan mengenai sebab-sebab yang menyebabkan konflik ada 3. Yang pertama ialah percakapan, yang kedua struktur, yang ketiga ialah personal. Okey, penyelesaian untuk sesuatu konflik itu ada 4. Yang pertama, tetapkan contoh positif kerja berpasukan dan menyelesaikan konflik di peringkat syarikat. Selepas itu, kenal pasti dan atasi konflik tersebut. Yang kedua, berubah menjadi pengalaman yang positif. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran komunikasi dan interpersonal pekerja. Yang keempat, strategi penyelesaian, iaitu berusaha untuk memahami semua sudut, tidak saling menyerang antara satu sama lain dan kembangkan rancangan yang ingin diselesaikan itu. Tentang performance yang reward. Okay, apa yang saya faham, performance yang reward ini macam merupakan satu penghargaan kepada tim-tim kita atas usaha yang mereka lakukan dalam tim tersebut. Next, saya akan bagi tahu apa tu foundation for team-based rewards. Okay, so kita ada basic requirement. Basic requirement dia yang macam kriteria lah ataupun macam basic keperluan asas tu lah. Okay, so basic requirement ni adalah kita kena tahu the behavior that are expected must be communicated to all those affected so they know exactly what is meant by reward performance. So both team leader dengan team members ni dia kena must be explicit about what behavior is expected, why they are necessary and how they will be recognized and rewarded. Next adalah saya akan terangkan model for developing a team and individual compensation system. So basically ada 4 step. So first adalah decide what performance to measure. Maknanya kita kena kenal pasti ataupun tentukan prestasi apa yang kita nak capai ataupun nak achieve. Okay, second is bila dah tahu apa yang nak capai, kita kena tahu cara nak capai benda tu macam mana. Okay, so determine how to measure performance. So kita kena tentukan cara dia untuk kita mengukur prestasi ataupun nak achieve prestasi tersebut. So next dia akan identify what to be offered, and last sekali dia akan integrate related processes. Next, saya akan terangkan pasal non-monetary reward. Non-monetary reward ni maksud dia ganjaran yang bukan pakai kewangan lah. Bukan saja kewangan yang kita pakai lah untuk bagi orang insensitif. Sebab setengah different people respond to different insensitive. Dia prefer yang lain daripada kewangan lah. Macam tu. Organisation should survey employee before implementing non-monetary incentive. So they have to set up a system where the employee can select the award.
that applies to them. Okay, non-monetary rewards ni boleh dalam pelbagai bentuk, macam boleh jadi package percutian ke, CJ, macam household punya barang ke, macam Dyson punya vacuum dan sebagainya. Macam tu. Kenapa perlunya ada insentif macam ni untuk team member? Sebab bagi saya lah, saya tengok perkembangan satu perniagaan ni yang dekat Malaysia, nama dia Aina Beauty. Aina Beauty ni founder dia adalah Syafiqah Aina dan Hafiz Muhammad. Okay, mereka berdua ni sangat-sangat baik. Diorang kalau every time kalau team member diorang macam staff mereka dapat achievement yang baik, macam sale dia tetap 10,000 ke, jadi yang terbaik ke pun, dia akan bagi reward kepada tim-tim mereka, macam buat surprise, bagi percutian, sponsor ni, bagi Dyson punya vacuum dan TV dan iPhone 12 dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni adalah sangat tindakan yang sangat bagus untuk tim-tim member, sebabnya mereka boleh terus bersemangat dalam untuk mencapai pencapaian yang ditetapkan oleh diorang punya organisasi lah, macam tu. So sangat bagus. Saya akan terangkan pasal recognition. Recognition adalah satu pengiktirafan. Okay, one of the stronger motivators is recognition. There are many ways to ensure that employees are recognized for their accomplishments and their contribution. So kita kena bagi pengiktirafan dan pengiktirafan kepada tim-tim member kita atas sumbangan yang mereka lakukan lah. So that team member rasa macam dia appreciate oleh tim-tim diorang lah, macam tu. Sekali yang saya akan explain kat sini adalah pasal recognition strategies. Maksud dia pengiktirafan strategi pengiktirafan lah untuk tim-tim members. Okay, so first write a letter to the employee family. Second, arrange for senior level manager to have lunch with the employee. Bila dia orang lunch sama-sama, so dia akan rapatkan hubungan mereka lah, mana orang yang tinggi dengan orang yang rendah. So dia takkan rasa macam tersisih dalam tim tersebut lah. So have the CEO call the employee personally to say thank you, so that dia rasa di appreciate lah, macam saya kata tadi, dia rasa macam dihargai. So dia akan lebih buat yang terbaik dan terbaik untuk tim-tim mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih.